Okey, Karnival E-Curriculum Peringkat Khas Peringkat Negeri Johor pada tahun 2021, tarian rampaiannya. Okey, sebenarnya seperti mana cikgu-cikgu semua sedia maklum, sebelum ni kita dapat surat di mana dia panggil tarian formasi. Tapi baru-baru ini saya ditaklimatkan oleh AJK, iaitu penganjur peringkat kebangsaan tentang Karnival Curriculum ini ditukar kepada tarian rampaian. Okey, sebelum tu kenapa ditukar? Sebab sebelum ini tarian formasi itu perkumpulan. Jadi bila berkumpulan, formasi ni adalah gerakan tarian ya cikgu-cikgu sekalian. Jadi bila sekarang ni ditukar kepada tarian rampaian sebab kita terpaksa buat secara individu di mana sekarang ni keadaan pandemik COVID-19, jadi tak boleh ramai-ramai, dia buat secara individu. Jadi ditukarkan kepada tarian rampaian. Okey. Jadi saya nak sharekan sedikit syarat umum ya, syarat umum pertandingan. Okey, yang pertama setiap kontijen daerah dibenarkan satu peserta lelaki dan satu peserta perempuan bagi setiap kategori. Okey, ini maksudnya secara individu iaitu seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Okey, yang kedua, setiap peserta hanya dibenarkan untuk menyertai satu kategori sahaja. Ini dalam maksudnya untuk pertandingan e-Carnival Curriculum ni kan kita ada pertandingan untuk tepuk sorak, nyanyian solo, gadget dan juga sukan staking. Jadi murid ni hanya boleh menyertai satu kategori sahaja. Kalau murid tersebut dia dah masuk pertandingan tarian, dia tak boleh masuk untuk acara yang lain. Itu yang saya dimaklumkanlah untuk peringkat kebangsaan dan kita akan bawa juga syarat ini untuk peringkat negeri. Okey, seterusnya yang ketiga, pertandingan diadakan secara rakaman video dan dimuat melalui aplikasi YouTube tetapan unlisted. Okey, ini samalah seperti mana pertandingan sebelum ni iaitu pertandingan aerobik Milo Active Jam. Kita akan upload dalam YouTube dan secara unlisted. Okey, yang keempat, pautan rakaman video hendaklah dihantar melalui Google Form. Okey, yang kelima, setiap peserta wajib berada di dalam paparan rakaman sepanjang masa rakaman berlangsung. Okey, maksudnya daripada kalau kita bertara rampaian ini kan dia berentak zapin dan juga joget. Daripada mula muzik tu dimulakan hingga ke akhir, murid mesti berada dalam paparan. Tidak ada keluar masuk. Sebabnya tarian ini ada dua. Satu joget, satu zapin. Jadi mungkin ada setengah guru pernah ada tanya pada saya, boleh tak kalau mula dia buat zapin, lepas dia keluar, masuk balik semula untuk joget? Jawapannya tak boleh. Daripada mula hingga ke akhir berada di dalam paparan rakaman. Okey, yang keenam, kedudukan kamera hendaklah diletakkan di hadapan peserta dalam kedudukan melintang ataupun landscape. Kenapa melintang atau landscape? Supaya gambarnya, video sama video tersebut lagi terang dan jelas dan dapat dilihat daripada atas kepala hingga ke kaki. Okey, yang syarat yang ketujuh seperti biasa, semua rakaman video ini tidak boleh ada tanda pengenalan daerah. Tidak ada tanda pengenalan daerah. Mungkin contohnya kalau cikgu nak buat rakaman di luar, macam baru ni saya ada menjadi juri hakim untuk pertandingan tarian untuk peringkat negeri. Pertandingan satu daerah tu dia ada hantar video, memang cantik, tarian dia memang menarik, ada harapan untuk menang. Tapi daerah tersebut dia menari, dia buat di dataran, mungkin cikgu yang tak perasan kat situ ada bendera daerah. Kat situ walaupun macam mana memang syarat utama dan kita terpaksa kecualikan dia. Okey, seterusnya yang ke-8, rakaman video hendaklah tanpa menggunakan sebarang aplikasi tambahan. Apa yang dimaksudkan tentang aplikasi tambahan? Okey, sekarang ni kita sedia maklumkan, kita ada banyak apps-apps, contohnya seperti CapCut, InShot, semua tu tak boleh, memang tak boleh. Mungkin sebab tu saya nak bagi sedikitlah tips ataupun petua ya kepada cikgu-cikgu yang ingin membuat rakaman video. Cuba elakkan untuk rakam video ni di tempat yang terbuka. Contohnya macam di padang ataupun di dataran. Cuba cari tempat yang tertutup. Sebab apa?
bila di tempat terbuka, mungkin ada gangguan cikgu. Ada gangguan dari segi macam bunyi kenderaan. Ada satu video yang saya jadi juri sebelum ni, bunyi burung gagak. Bunyi burung gagak berkicau-kicauan. Jadi macam memang amat mengganggu. Bila mengganggu, cikgu ni dia dah siap buat rakaman. Okay? Ni yang saya nak cakap aplikasi tambahan ni. Dia dah buat rakaman. Bila dia dah buat rakaman, muzik tu macam mengganggu dengan bunyi kenderaan, dengan bunyi burung-burung. Jadi, cikgu tu menggunakan aplikasi, mungkin InShot ke, ataupun CapCut ke, ataupun yang lain-lain. Dia tampal muzik. Dia tampal muzik. Maksudnya, muzik tu dia edit kemudian. Pun tak boleh. Kita sebenarnya juri, boleh perasan cikgu kalau muzik tu adalah muzik tampal. Boleh bezakan sama ada muzik live ataupun muzik tampal. Okey. Yang kesembilan, keputusan hakim adalah muktamad. Yang ke-10, okey, semua rakaman bahan yang diterima akan menjadi hak milik penganjur dan pihak penganjur berhak menggunakan rakaman bahan tersebut untuk apa-apa tujuan lah. Dan yang 11 ya, pihak penganjur juga berhak membatalkan mana-mana penyertaan yang tidak mengikut terma dan syarat. Ini adalah syarat umum pertandingan e-carnival curriculum. Okey. Seterusnya, saya teruskan lagi dengan ini adalah syarat dan peraturan pertandingan tarian rampaian. Okey, macam biasalah, yang pertama semua pasukan tertakluk kepada syarat-syarat yang telah saya terangkan tadi. Okey, penyertaan terbuka kepada semua MBK sekolah rendah dan juga sekolah menengah dalam kategori bermasalah pembelajaran dan ketidakupayaan pendengaran. Okey, masa yang diperuntukkan adalah tidak kurang 4 minit dan tidak lebih daripada 8 minit. Maksudnya, untuk tarian rampaian ini, zapin dan joget. Zapin, mula muzik zapin sampai ke akhir sekali, katakan contohnya muzik joget, mesti 8 minit, tak boleh lebih. Okey. Seterusnya, yang keempat. Yang keempat ini adalah syarat baru ya. Peserta perlu mengambil gambar seperti spesifikasi berikut. Yang pertama, gambar 1, pandangan hadapan dari paras dada ke atas, lengkap dengan tata rias. Gambar kedua, pandangan hadapan keseluruhan badan, busana lengkap. Dan gambar yang ketiga, pandangan belakang keseluruhan busana lengkap. Kenapa ada syarat yang keempat ni? Oleh kerana, kalau ikutkan pertandingan tarian ini, dia memang ada mata busana ya cikgu-cikgu. Tapi, sebelum ni kalau pertandingan secara live, apa yang pernah yang saya sertai, juri hakim memang akan ada satu juri yang menilai dari segi busana. Okey, kadang-kadang sebelum mula juri ni akan round, tengok pusing-pusing, dia akan tengok busana tu secara dekat. Tapi oleh kerana sekarang ni pandemik, COVID, tak boleh jumpa depan-depan dan buat secara rakaman video. Jadi kita perlu menghantar gambar-gambar tersebut. Okey, untuk dinilai dari segi busana. Okey, ini contoh gambar dia ya. Okey, contoh gambar yang pertama ni. Okey, yang dari Nova Izzah ni adalah gambar daripada dada hingga ke atas kepala ya, dengan busana yang lengkap. Untuk menilai markah busana lah. Okey, yang kedua, gambar full daripada kepala hingga ke kaki. Untuk menilai, contohnya di sini kita dapat lihat, rupanya ada gelang kaki. Okey, gelang kaki yang saya bulat-bulatkan ya, nampak gelang kaki. Contohnya dia macam ni cikgu, kalau saya nak terangkan sedikit lah. Busana ni dan kostum ni sebenarnya cikgu pilih mengikut tarian yang cikgu nak tarikan. Konsep cikgu nak tarikan. Contoh, kalau cikgu nak buat tarian rampaian tradisional, cikgu kena pakai pakaian tradisional. Okey, macam mana tradisional? Okey, berbaju kurung, berkain dagang, berkeringkam. Dengan gelang kaki dan juga gelang tangan lah. Sekiranya cikgu nak buat tarian rampaian kreatif ataupun contemporary tu, maksudnya boleh macam bebas sedikit lah. Oleh kerana saya ada tanya dengan
penganjur tentang tarian rampaian ini, sama ada tarian rampaian tradisional ataupun tarian rampaian kontem. Dia kata ini adalah tarian rampaian. So terpulang pada cikgu itu sendiri nak buat tradisional ataupun kontem. So kita tak terhad kat situ. Okey. Kalau tradisional cikgu dia memang agak terhad. Contohnya lagu tak boleh ada -1, lagu kena alat muzik asli, pakaian kena busana asli, itu adalah tarian rampaian tradisional. Bila tarian rampaian ini masuk dia kontem, dia bebas. Kontem boleh, tradisional pun boleh, terpulang kepada cikgu-cikgu lah. Okey, dan yang terakhir adalah gambar yang ketiga ini adalah gambar daripada gambar full cikgu ya, full body dengan kostum daripada belakang. Okey, cikgu-cikgu ada bersama saya ke? Masih ada? Ada. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Maaf ya saya bertanya. Ada faham. Okey, alhamdulillah. Okey. Saya teruskan lagi. Okey, ini adalah syarat yang kelima tentang spesifikasi rakaman video. Okey. Video perlu dirakam dari kedudukan yang lebih tinggi supaya peserta dapat dilihat dengan jelas dalam rakaman video. Contohnya, kalau kita rakam, ni saya contoh lah ya, kalau kita rakam di sekolah, kita minta murid ni menari di bawah. Dan cikgu yang merakam ataupun stand, cikgu letak stand untuk letak kamera cikgu tu berada di atas pentas. Supaya dapat lihat peserta daripada atas hingga ke bawah. Untuk pertandingan tarian ni cikgu, terutamanya untuk zapin. Zapin ni adalah seperti maklum ya, maksudnya adalah gerak kaki. Gerak kaki. Semua zapin-zapin di Johor, di Malaysia adalah mengutamakan gerak kaki. Jadi perlu nampak gerak kaki tersebut lah. Sebab tu, kamera perlu diletakkan lebih tinggi daripada peserta. Okey, kamera video mesti diletakkan pada suatu tempat yang tetap dan tidak boleh digerakkan. Ini terpulang pada cikgu-cikgu sama ada cikgu nak pegang sendiri ataupun selebih eloknya cikgu letak pada stand kamera lah supaya kamera ni tak bergerak-gerak. Tapi dia memang tak boleh bergerak. Okey, dan seterusnya untuk rakaman video seperti mana yang lepaskan aerobik, sama juga ruangan tarian berukuran 3 meter dan 3 meter. Dan ruang ini perlu ditandakan secara jelas dengan menggunakan kon, pita pelekat ataupun lain-lain. Okey. Dan syarat yang keenam seperti mana saya terangkan tadi, pertandingan tarian rampaian ini adalah secara individu, iaitu BP sekolah rendah, seorang individu lelaki dan juga seorang murid perempuan, BP sekolah menengah, seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan, BD sekolah rendah, seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan, dan juga BD sekolah menengah, seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Okey. Syarat yang ketujuh, ini adalah syarat wajib ya. Lagu pilihan adalah gabungan rentak zapin dan juga joget. Terpulang pada cikgu nak buat joget dulu boleh, zapin kemudian pun boleh. Nak buat zapin dulu baru joget pun boleh. Yang penting berentak zapin dan juga joget. Dan masanya adalah 4 hingga 8 minit. Sebelum ni ada cikgu-cikgu bertanya saya, Cikgu Nadia berapa limit masa? Tak ada. Kalau cikgu nak buat zapin 2 minit, joget 2 minit pun boleh. Nak buat zapin seminit, joget 6 minit pun tak apa. Yang penting dua lagu ini digabungkan dalam masa yang sama, 4 hingga 8 minit. Okey, yang ke-8, ciptaan karya tarian hendaklah tidak melampaui tata susila dan budaya masyarakat Malaysia. Yang lepas tu yang ke-9, penggunaan prop seperti senjata, barang elektrik, elemen api dan juga air tidak dibenarkan. Tetapi sekiranya nak menggunakan prop seperti selendang, sapu tangan, kain dagang, boleh, memang boleh. Tak ada masalah. Dan yang ke-10, keputusan hakim adalah muktamad. Okey, saya nak terangkan sikit tentang muzik zapin dan juga joget. Okey, ada juga yang bertanya dengan saya tentang muzik sama ada -1 ke ataupun tidak. Dan saya ada tanya dengan pihak penganjur, dia kata boleh nak gunakan muzik -1 pun boleh, nak guna muzik yang ada suara pun tiada masalah, boleh.
Sebab ini adalah tarian rampaian sahaja, bukan tarian rampaian tradisional ataupun bukan tarian rampaian kontem. Tak ada, dia tak ada syarat khusus, dia cuma buat tarian rampaian. So cikgu bebas nak buat kontem boleh, nak buat tradisional pun tak ada masalah. Okey, yang ini pula adalah kriteria pemakahan. Okey, cuba kita lihat kat sini adalah teknik tarian dan koreografi. Okey, asas gerak ragam tari 15 markah, kesinambungan gerakan 10 markah dan kreativiti 5 markah. Okey, apa tu asas gerak dan ragam tari? Okey cikgu, kalau seperti Zapin, contohnya tak kisahlah Zapin Malaysia ataupun Zapin Johor, dia mesti kena ada wind up, dia mesti kena ada taksim, dia ada kopak dan dia juga ada les. Itu adalah syarat Zapin. Kalau tak ada cikgu tu namanya bukan Zapin. Walaupun Zapin tu kontem ke, Zapin tradisional ke, dia mesti ada asas gerak dan ragam tari Zapin. Okey? Kesinambungan gerakan. Maksudnya kesinambungan gerakan ni adalah bagaimana bahasa tarian yang kita panggil air tu mengalir. Dari segi cikgu nak buat tarian Zapin terus masuk ke tarian joget. Kesinambungan gerakan dia tu macam mana. Ada 10 markah kat situ. Dan seterusnya adalah kreativiti ya. Okey. Markah yang kedua, koordinasi muzik dan gerakan. Okey. Koordinasi muzik dan gerakan untuk keseragaman 15. Ketepatan 5. Okey, apa tu keseragaman dan ketepatan? Saya bagi contoh Zapin lagi. Sebab Zapin ni, kenapa Zapin? Cik Nadia ni, sebab Zapin ni sebenarnya banyak sangat disiplin. Banyak sangat ragam. Kenapa? Contohnya dalam muzik Zapin, dia ada bunyi yang marwas. Bertepuk-tepuk tu. Okay? Marwas tu adalah masa bunyi muzik marwas tu sepatutnya adalah kopak. Wajib kena kopak. Tiba-tiba kalau kita buat muzik-muzik marwas tu tiada kopak, dia dah lari cikgu markah kat situ. Ni saya terangkanlah sedikit tentang tarian Zapin lah. Jadi kadang-kadang bila kita jadi juri hakim ni cikgu, bila kita tengok kan, memang dia dah cantik cikgu menari. Tapi bila orang kata, oh tarian Zapin disiplin dia macam ni, ragam dia macam ni. Bila tarian kopak, mesti kena kopak. Walaupun daripada mula dia menari cantik kan, tapi bila muzik kopak masuk, dia tak buat kopak, markah kurang kat situ. Macam tu. Bila masa dia masuk, kita panggil dia taksim. Mesti ada taksim. Zapin mesti ada taksim. Okey? Kalau cikgu tengok, inilah dia ni kopak. Yang kalau kita menari Zapin, kejap berdiri, kejap duduk, ni dia kopak. Itu. Okey, seterusnya, pecahan tari dalam pola lantai. 10 markah. Formasi gerakan 10 markah, disiplin 10 markah. Macam mana pula kita nak buat formasi pola lantai cikgu? Sedangkan kita ni bukannya berkumpulan. Kalau berkumpulan, senanglah kita nak buat pola lantai kan. Bentuk seranting, bentuk bunga lawang, okey, pecah 5, pecah 6. Okey, kalau kita buat berkumpulan. Tapi kalau individu boleh, tak ada masalah. Maksudnya kalau biasa kita tengok, menari secara individu dia akan ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Apa kata kalau kita ubah sikit? Sekejap dia menghadap tepi. Sekejap dia serong. Sekejap dia berdiri 45 darjah. Begitu. Okey? Itu namanya formasi gerakan. Ataupun kalau cikgu nak buat formasi gerakan, kalau Zapin, contoh kita buat Zapin Melayu ataupun joget, kita buat macam lompat sedikit. Boleh. Cakuncak. Okey, joget cakuncak. Kita lompat sedikit. Jadi kita nampak perbezaan dia. Ada markah lebih kat situ untuk formasi gerakan lah. Okey. Yang keempat, kesantunan. Iaitu pergerakan masuk, pergerakan keluar dan pergerakan semasa. Macam biasalah, nak masuk tu sopan je kan. Ada dia punya tertib dia sendiri. Okey, dan yang terakhir untuk penampilan 15 markah iaitu busana dan juga tata rias. Ni seperti mana saya terangkan tadi, kalau cikgu nak pilih busana dan tata rias ni ikut konten ataupun tema yang cikgu nak bawa.
Okey, contohnya saya nak buat tarian rampaian tradisional. So saya memang pakai baju tradisional, baju Melayu Johor, berkain dagang di luar, bersanggul lintang, siput tinggi, bergelang kaki bergelang kaki pending. Tu contohnya lah. Kalau saya nak buat contemporary, mungkin dia pakai baju dengan seluar ke, okey, tak ada masalah lah. Itu, jadi cikgu kena tengok busana yang tata rias ni ikut tema yang cikgu nak buat, konten apa tarian yang cikgu nak buat. Okey, saya teruskan lagi. Okey, ini adalah tarikh untuk peringkat negeri, iaitu 29 hingga 30 September 2021 adalah pengesahan dan juga penghantaran video. Okey, 3 hingga 4 Oktober adalah penjurian dan 11 Oktober adalah majlis penutup. Okey, tapi sebenarnya untuk peringkat kebangsaan, tak silap saya 1 hingga 22 Oktober ya cikgu-cikgu. Tapi tapi tak apa, sebab peringkat negeri ni masih lagi, kita masih sempat lagi nak menghantar wakil daripada Johor untuk peringkat kebangsaan. Tak ada masalah. Lepas kami berbincang dah buat masa ni, ini sahaja tarikh yang diputuskan. Kalau sekiranya ada pertukaran tarikh, mungkin akan diberitahu kemudian. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya, cikgu. Sekiranya cikgu ada apa-apa soalan, boleh ajukan pada saya. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nadia atas perkongsian ilmu tentang tarian rampaian yang sangat jelas kepada cikgu-cikgu kita. Terima kasih. Jadi cikgu-cikgu ada nak tanya soalan tak pada Cikgu Nadia berkaitan tarian rampaian? Okey. Okey, tak ada tak apa. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Okey, boleh saya Siti Aslinda daripada SMK Pasir Gudang 2. Boleh tak kalau Cikgu Nadia bagi contohnya macam ada dalam Zapin tadi kan ada marwah, ada kopak, marwah. Ada taksim. Betul. Marwah ya. Boleh. Macam, ataupun siar dekat sini macam kita boleh tengoklah mungkin ada cikgu yang macam saya juga mungkin tak tahu, tak jelaskan. Boleh tak cikgu? Boleh cikgu. Sekejap ya, saya sharekan satu video. Okey, terima kasih. Sebab dia macam ni cikgu. Sebelum ni sebenarnya kalau diikutkan tarian rampaian ni, kita jarang sebenarnya buat tarian rampaian joget dengan zapin. Kebiasaannya dia akan ada 3, inang, joget dan juga zapin. Betul. Tapi mungkin kita untuk memudahkan, jadi saya sharekan satu video. Saya maaf ya, saya kalau nak share video ni saya kena pergi tempat lain pula. Saya dah download sebenarnya. Okey. Cikgu nampak tak? Nampak tak cikgu? Nampak. Okey. Ini adalah SK Taman Medan. Dia buat tarian. Okey, dia buat tarian Sebat negeri Sarawak. Okey. Sekejap ya. Untuk tarian zapin ni cikgu, dia tak terhad dia terpulang. Cikgu nak buat zapin Johor boleh, zapin Malaysia pun boleh. Tak ada masalah. Kita ada banyak tarian. Di Johor sahaja cikgu kita ada 16 jenis zapin. Di Johor sahaja ada 16 jenis zapin. Kalau cikgu tengok daripada mula tadi saya tunjukkan. Okey, ini taksim cikgu dia masuk. Ini adalah taksim.
Taksim ni sebenarnya macam alu-aluan. Kita kata aluan. Okey, ni adalah les. Les sebelum masuk muzik. Dia mereka ni buat tarian sebat daripada Sarawak. Okey. Saya anjak sikit boleh cikgu? Sebab muziknya panjang ni cikgu. Okey, boleh. Okey. Okey, ni cikgu nak nampak ada kopak tadi saya sebut korpak. Okey, cikgu, marwas ni adalah alat muzik cikgu. Dia dimainkan ketika ragam kopak tersebut. Saya tunjukkan waktu kopak dia. Okey. Kejap ya. Ni wind up cikgu. Wind up tu penutup. Okey. Saya nak cikgu lihat kat sini bagaimana pertukaran muzik daripada zapin ke joget. Ini untuk step joget ni namanya tadi adalah step terancang. Saya anjakkan sikit ya. Ini yang saya katakan gerak formasi cikgu Dia boleh lompat-lompat. Kalau cikgu lihat di sini cikgu, dia joget ni dia ada pegang props sapu tangan. Ni boleh cikgu pakai sapu tangan tak ada masalah. Asalkan jangan bawa props yang berat-berat lah. Sapu tangan selendang boleh. Okey. Saya anjakkan sikit cikgu maaf. Okey, kita untuk penutup dia. Ini yang saya kata tadi disiplin cikgu. Disiplin dan juga tertib. Tertib keluar masuk. Ni dia nak masuk semula lah. Okey. Ni tertib untuk dia masuk dan keluar cikgu ya. Ini adalah contoh. Okey. Boleh cikgu? Ada lagi tak? Faham tak cikgu? Jelas tak? Okey, insya-Allah jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya apa yang membezakan tarian zapin kontemporari dengan zapin tradisional? Adakah dari segi gerakan dia ataupun lagu yang dipilih? Okey, untuk perbezaan tarian zapin tradisional dan juga kontem, sebenarnya banyak perbezaan. Yang pertama dari segi muzik. Muzik ni dia kalau kontem dia mesti ada, dia tak kisah cikgu nak buat -1 boleh, nak buat ada suara pun boleh, dan dia banyak contohnya macam kita panggil lagu-lagu sekarang ni macam zapin tujuh nasihat, lagu dia zapin tujuh nasihat. Okey, itu adalah zapin lagu moden. Itu ni saya cerita dulu bahasa muzik ya. Kalau tradisional punya lagu zapin, dia tak boleh ada suara, dia mesti kena ada -1. Okey, dan dia punya alat muziknya pun sangat tradisional lah. Dia cuma guna harmonika, dia ada marwas, lepas tu dia ada tamborin dan juga gambus.
Tapi kalau dari segi yang kontem, dia mungkin lah sekarang punya alat muzik kan. Dan dia lagi slow dan lagi slow dan dia lagi asli lah untuk dari segi sudut muzik tradisional. Itu daripada muzik. Kalau dari segi busana, beza dia adalah kalau tradisional ni cikgu, dia memang amat disiplin. Maksudnya perempuan mesti kena pakai baju Melayu Johor sahaja. Tak boleh kebaya, tak boleh kurung moden, tak boleh. Yang pesak gantung tu kan, kain dagang di dalam. Kain dagang di luar ya, kain dagang di luar. Dan lelaki mesti kena pakai busana Melayu Johor, Teluk Belanga, dan juga kain dagang di dalam yang samping dia itulah. Songkoknya untuk lelaki, songkok ni ikut pangkat cikgu. Okey, contoh kalau cikgu nak buat tarian tu tradisional, cikgu punya konten dia adalah pasal dia ada penceritaan kalau dia punya tajuk cerita dia pasal percintaan. Okey, jadi dia songkok dia tu tinggi untuk yang darjat tinggi. Rendah untuk orang yang rendah. Kalau songkok yang ada bulu tu cikgu, yang ada setengah orang kita nampak kan zapin ada bulu tu, dia sebenarnya untuk orang lelaki yang kanak-kanak yang belum berkatan lagi. Itu. Kalau dari segi busana juga cikgu, kalau tradisional, kalau dia tak pakai tudung, sanggul dia pun ada maksud tertentu. Dia ada sanggul lintang, sanggul sutana, sanggul limau manis, sanggul lebah gantung. Baju mesti kena pakai leher dia tu jahitan tulang belut. Macam tu. Tapi kalau kontem dia bebas cikgu. Kalau zapin kontem, cikgu nak pakai kebaya boleh, nak pakai baju kurung moden boleh, kurung pahang pun tak ada masalah. Sekiranya cikgu tak nak pakai kain dagang yang samping di luar tu, okey, cikgu boleh pakai selendang pun tak ada masalah. Ini untuk yang kontem. Ini dari segi busana dan muzik. Okey cikgu Pergerakan pula, kalau pergerakan tradisionalnya cikgu sangat asli. Okey, di mana perempuan ni kalau kita menari pun sopan, lembut je. Tak boleh nak lompat-lompat macam yang cikgu lihat tadi tu lah. Tu dia asli, cuma dia buat tarian Zapin Sarawak, tarian sebat. Okey, dia lembut, sopan aja. Tapi kalau contemporary ni cikgu, mungkin dia ada lompat sedikit. Okey, dia boleh, okey, kalau untuk Zapin cikgu tahu kan, tangan tu dia macam genggam tak sudah. Tak boleh buka. Daripada mula muzik sampai habis dia tangan genggam tak sudah. Tapi kalau kontem, mungkin cikgu bebas, cikgu boleh buka tangan dia, cikgu boleh pegangkan di selendang, cikgu boleh pegangkan di sapu tangan. Tak ada masalah. Itu perbezaan zapin tradisional dan juga zapin kontem. Sekiranya cikgu selepas ni, okey, saya nak bagi satu kalau idea lah, kalau cikgu-cikgu nak buat persembahan ataupun cikgu nak sertai apa-apa pertandingan, cikgu kena lihat betul-betul apa tajuk dan kehendak syarat tersebut. Okey, kalau dia kata tarian rampaian tradisional, cikgu kena buat betul-betul tradisional daripada busana, muzik dan juga gerak tari. Kalau dia kata tarian contemporary ataupun kreatif, maksudnya cikgu boleh buat bebas zapin tapi cikgu modernkan dia sikit, macam tu. Tak ada masalah. Tu perbezaan antara zapin contemporary dan juga zapin tradisional lah cikgu. Harap cikgu jelas ya cikgu ya. Okey, jelas. Terima kasih. Okay, sama. Ada lagi cikgu? Okey, cikgu lain ada nak bertanya soalan lagi kepada cikgu Nadia kita sebelum kita berpindah ke slot yang kedua. Okey, nampaknya macam dah tak ada. Harapnya semua-semua cikgu kita faham, jelas dengan penerangan cikgu Nadia berikan. Terima kasih kepada cikgu Nadia. Terima kasih dan saya mohon maaf di atas segala kesilapan dan salah silap saya. Terima kasih. Okey, terima kasih cikgu Nadia. Okey, baiklah cikgu-cikgu, kita akan teruskan dengan slot yang kedua, di mana slot kedua kita akan teruskan dengan nyanyian solo.
Okey, di mana nyanyian solo ini kita akan diberi pencerahan oleh Cikgu Nur Azam. Okey, sebelum saya serahkan majlis kepada Cikgu Nur Azam, izinkan saya berkongsi biodata Cikgu Nur Azam. Okey, Cikgu Nur Azam diberi Muhammad Nur Azam bin Aman. Beliau merupakan cikgu daripada SMPK Vocational Indah Pura Kulai dan beliau berpengalaman mengajar selama 9 tahun. Okay, Cikgu Nur Azam ini merupakan cikgu bahasa Inggeris. Okay, pengalaman beliau, biasa Cikgu Nur Azam ni mendapat undangan untuk persembahan nyanyian pelbagai majlis. Cikgu Nur Azam juga juri pertandingan nyanyian pelbagai peringkat dan merupakan jurulatih nyanyian kor sekolah, daerah dan negeri. Oleh itu, kita sama-sama mendengar penerangan Cikgu Nur Azam berkaitan dengan nyanyian solo. Majlis mempersilakan. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nurliana di atas pengenalan tentang diri saya tadilah. Jadi saya adalah Cikgu Azam yang akan berkongsikan berkenaan dengan pertandingan nyanyian solo bersempena dengan e-co-curriculum. Jadi saya teruskan dengan saya punya perkongsian ya. Baiklah, izinkan saya untuk paparkan dahulu syarat-syarat dan juga details berkenaan dengan pertandingan nyanyian solo untuk e-co-curriculum ini. Baik, sebelum tu saya nak tanyalah, cikgu-cikgu boleh nampak paparan saya? Nampak? Boleh. Ya. Baik, terima kasih. Ini adalah Carnival E-Co-Curriculum Pendidikan Khas Pendidikan Negeri Johor. Saya gunakan slide untuk Pendidikan Negeri Johor lah untuk PPD Pasir Gudang, iaitu pertandingan nyanyian solo untuk tahun 2021 lah. Jadi untuk syarat dan juga peraturan pertandingan nyanyian solo, untuk makluman semua cikgu, semua peserta tertakluk kepada syarat dan peraturan pertandingan ni adalah syarat asas dia lah. Jadi saya akan fokus lebih kepada pertandingan nyanyian solo inilah. Okay. Kategori pertandingan yang dipertandingkan, kita ada sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Dan untuk sekolah rendah kita ada dua kategori, bermasalah pembelajaran dan juga bermasalah penglihatan, sama juga macam sekolah menengah. Cumanya contoh sekolah rendah kalau bermasalah pembelajaran tu maksudnya satu sekolah perlu menghantar satu wakil murid lelaki, satu wakil murid perempuan untuk kategori yang sama. Jadi semua sekali untuk sekolah rendah dan juga sekolah menengah bermasalah pembelajaran, bermasalah penglihatan, semua sekali tak silap saya ada 8 penyertaan. Anda kata kalau ada sekolah-sekolah yang boleh boleh follow kategori inilah. Mungkin ada sekolah yang mempunyai murid bermasalah penglihatan dan sebagainya, itu boleh menghantar penyertaan. Baik, itu adalah berkenaan dengan kategori pertandingan. Seterusnya, kita beralih kepada syarat dan peraturan pertandingan nyanyian solo. Baik, saya kira ada di antara rakan guru yang di Pasir Gudang memang ada pengalaman berkenaan dengan e-mahabah untuk nyanyian solo. Konsep dia lebih kurang sama sahajalah dengan e-nyanyian solo untuk e-co-curriculum ni. Jadi rakaman paparan penuh dari atas kepala hingga kaki seperti dalam gambar. Ini adalah contoh gambar yang saya ambil daripada video di dalam YouTube. Paparan penuh tu maksudnya kalau kita dapat tengok pada gambar yang saya tayangkan ni, kita boleh nampaklah bahagian atas dan juga bahagian bawah ataupun bahagian kaki itu secara penuh lah. Kalau boleh elakkan daripada rakaman itu dibuat secara tak penuh, maksudnya mungkin ada yang ambil dalam jarak yang sangat dekat, cuma nampak bahagian atas badan dan bahagian bawah badan tak nampak. Jadi kalau boleh kita membuat rakaman itu secara penuh seperti dalam gambar yang saya paparkan ni. Baiklah, seterusnya syarat dan peraturan pertandingan yang solo yang seterusnya, rakaman video tanpa suntingan dalam bentuk landscape. Jadi apabila cikgu melatih anak murid cikgu dan rakam persembahan anak murid cikgu itu nanti, cikgu-cikgu kena pastikan, rakan guru kena pastikan rakaman itu dibuat secara landscape. Landscape ni maksudnya secara melintang lah. Dan kalau kita perasan, kalau kita pernah upload video di dalam YouTube, kalau kita buat secara portrait, apabila dimuat naik ke dalam YouTube tu kita tak dapat paparan penuh.
Jadi kalau kita buat rakaman secara landscape, kita boleh view secara penuh lah. Itu yang dimaksudkan maksudkan video tanpa suntingan dalam bentuk landscape. Tanpa suntingan ni juga maksudnya sekarang kita ada macam-macam apps kan yang kita gunakan untuk PDPR kita. Kita boleh cut, kita boleh edit, kita boleh masukkan suara, kita boleh masukkan tulisan semua dan sebagainya. Contohnya macam CapCut dan sebagainya lah. Itulah yang dimaksudkan tanpa suntingan. Jadi apabila cikgu record nanti video anak murid cikgu, kita guna raw video tadi itulah tanpa disunting lah. Okey, seterusnya perlu dimuat naik ke dalam laman YouTube dalam mode unlisted. Mode unlisted ni saya rasa semua pun tahu. Tanpa tanda pengenalan sekolah, daerah ataupun negeri. Ini yang saya masukkan tadi. Apabila kita tak boleh sunting video kita tadi, satunya mungkin dari segi paparan. Bila kita tak boleh sunting, maksudnya kita tak boleh masukkan, kita tak boleh tampal kat dalam video tu logo sekolah ataupun logo daerah dan sebagainya, logo PPD dan sebagainya. Satu lagi adalah tanpa pengenalan ni maksudnya kita minta anak murid kita tu nanti apabila membuat persembahan, apabila mula sahaja iringan muzik ataupun -1 itu, minta anak murid kita terus menyanyi. Kalau kita nak ada introduction pun mungkin sekadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya siapa, terus menyanyi. Kalau boleh kita elakkan nama saya, contohlah nama saya Abu bin Ali, saya daripada sekolah menengah kita kena elakkan yang itulah. Itu yang kita tak nak. Maksudnya tanpa tanda pengenalan sekolah, daerah ataupun negeri. Cukup sekadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Ali bin Abu, terimalah lagu apa kan, terus nyanyi macam itulah, tanpa tanda pengenalan sekolah, daerah dan juga negeri. Dari segi sebutan itu tadi ataupun dari segi syutingan video tadi tak perlu kita masukkan apa-apa yang berkenaan dengan sekolah, daerah ataupun negeri yang kita wakili. Seterusnya, pautan video rakaman dan lirik lagu perlu disertakan semasa pendaftaran melalui Google Form. Jadi kalau di daerah kuliah ni memang saya memang ada sertakanlah pautan link untuk peserta-peserta, guru yang melatih peserta ni untuk sendkan lirik lagu yang dinyanyikan tu lah. Jadi formatnya adalah dalam bentuk Braille saiz 12, jarak 1.5 langkau. Ini memang perlu dihantarlah. Memang salah satu syaratnya lah, perlu dihantar. Seterusnya, rakaman nyanyian mestilah menggunakan mikrofon yang bersesuaian. Ini saya tekankan dekat sini sebab mungkin ada di antara kita yang mahir menggunakan sound system dan sebagainya kan. Kalau pernah dengar auto-tune, auto-tune sound card dan sebagainya tu, kalau boleh kita elakkanlah supaya rakaman kita tu autentik. Suara nyanyian murid kita tu autentik. Jadi mikrofon yang digunakan ni terpulang kepada cikgu, mikrofon yang macam mana, dan kalau boleh mesti menggunakan mikrofon. Sebab apa kita nak kalau boleh rakaman itu kita nak dengar suaranya jelas. Dan biasanya kalau kita guna mikrofon dan kalau setting mikrofon kita tu baik dan bagus, ianya juga membantu markah peserta tu. Bila kita dengar sedap tu, markahnya mungkin tinggilah kat situ. Jadi mikrofon memang sangat-sangat kita kita titik beratkan mesti menggunakan mikrofon yang bersesuaian. Baiklah, seterusnya rakaman menggunakan mana-mana aplikasi internet. Okey, ini adalah pertandingan nyanyian dan semua sedia maklum yang kita ada macam-macam aplikasi internet yang boleh kita gunakan untuk membuat rakaman nyanyian kan. Jadi adalah tidak dibenarkan lah. Contoh macam Smule, Wising, Starmaker dan sebagainya itu adalah tidak dibenarkan. Kita macam saya cakap tadi, kita menggunakan mikrofon, mungkin kita boleh mainkan -1 itu tadi dalam speaker, menggunakan speaker dan sebagainya. Dan seterusnya peserta tu nyanyikanlah lagu tu dengan iringan muzik daripada speaker tu lah. Ibaratnya macam tu lah yang dikatakan aplikasi internet ni tak dibenarkan. Penggunaan auto-tune juga tak dibenarkan seperti yang saya maklumkan tadilah. Masih lagi bersama-sama dengan saya? Masih. Baik, terima kasih. Saya teruskan lagi ya. Terima kasih. Saya teruskan lagi. Masa yang diperuntukkan adalah minimum 3 minit, manakala maksimum adalah 7 minit. 3 minit ni start video tu video rakaman itu dimainkan. Rakaman video tu dimainkan, kita dah kira lah. Jadi dia tak boleh kurang daripada 3 minit dan dia tak boleh melepasi 7 minit. Sebab kalau kita perasan rata-rata sebuah lagu
Biasanya lagu-lagu ni dia memang range dia adalah antara 3 hingga 4 ataupun 5 minit lah. Mungkin kalau lagu tu panjang sangat mungkin 5 minit. Lebih kurang macam tu lah. Itu adalah untuk masa. Peserta seterusnya dikehendaki menyanyikan hanya satu lagu dengan iringan muzik -1. Elakkan daripada menggunakan akustik. Jadi kita fokuskan hanya penggunaan -1 lah untuk persembahan anak murid kita nanti yang kita nak pertandingkan tu. Menyanyikan hanya satu lagu sahaja. Dalam satu rakaman itu satu lagu sahaja, maksudnya tidak boleh medley. Contohlah, mungkin kita boleh pilih, nanti saya akan tunjukkan senarai lagu-lagu yang boleh dipilih. Jadi nanti rakan guru boleh melatih murid untuk menggunakan hanya satu lagu lah daripada pilihan-pilihan lagu yang ada lah. Okey, seterusnya setiap daerah hanya boleh menghantar satu orang peserta sahaja bagi setiap kategori. Maksudnya kalau kategori lelaki sekolah rendah bermasalah pembelajaran, kalau yang mewakili sekolah tu mungkin ada 5 orang yang boleh menyanyi. 5 orang yang memang boleh menyanyi, tapi memang cikgu kena pilih seorang sahaja yang terbaiklah di sekolah cikgu tu untuk cikgu pertandingkan bagi peringkat daerah, dan juga kita akan bawa terus ke peringkat negeri. Okey, seterusnya lagu yang dipertandingkan adalah bertemakan lagu tema filem Malaysia ataupun original soundtrack, dan ianya juga mestilah berbahasa Melayu. Ini apabila mula saya kongsikan berkenaan dengan pertandingan ini, rata-rata cikgu-cikgu yang nak melatih murid tu, respon dia adalah susah. Dia kata lagu tema filem Malaysia ataupun OST terhad ataupun susah dia nak latih murid. Okey. Jadi sebenarnya kita memang tertakluk kepada syarat di peringkat kebangsaan lah. Jadi peringkat kebangsaan telah memilih untuk lagu tema filem ataupun OST ni sebagai syarat untuk lagu yang dipertandingkan, jadi kita kena ikutlah. Jadi saya paparkan siap-siap senarai lagu-lagu yang boleh yang boleh dipilih. Maafkan saya. Sekejap ya. Lagu main. Jom. Tapi jangan dekat dengan ni. Jom main ke depan. Okay. Tapi jangan dekat-dekat. Sebentar. Lagu-lagu pilihan, lagu-lagu pilihan yang kita boleh pilih lah untuk kita latih anak murid kita nanti. Boleh nampak skrin saya? Boleh cikgu. Boleh, terima kasih. Baiklah, ini adalah terima kasih. Tak nampak, kecil sangat mungkin. Saya besarkan ya. Boleh Okey. Saya kira bolehlah, insya-Allah. Baiklah, ini antara senarai lagu tema filem yang telah disenaraikan di peringkat kebangsaan dah yang boleh kita pilih. Sebenarnya ada banyak lagi lagu-lagu yang tak ada dalam list ini, tapi dimaklumkan kepada saya adalah lebih baik kita pilih lagu-lagu yang telah dilistkan lah untuk mengelakkan sebarang masalah lah. Jadi antara lagu-lagu yang disenaraikan adalah seperti yang tertera, Ombak Rindu, yang seperti yang saya tunjukkan lah. Nanti mungkin saya akan boleh kongsikan untuk dipanjangkan kepada semua guru-guru yang dipertanggungjawabkan untuk melatih murid untuk nyanyian e-solo. Ukiran Jiwa, tajuk lagu Sembilu, Memburu Impian, Suara, nyanyian Siti Sairah, Pulangkan, Ajari Aku, Anwar Zain, Masih di Sini Bang Fei, Sedetik Lebih Anwar Zain, Di Medan Ini Awi, lagu Azura, lagu Jamal Abdillah, lagu Cinta Kristal Awi. Saya teruskan yang nombor 13, Hidup Semula, nyanyian Elizabeth Tan, Bisikan Cinta, Hosiani Kiwon, saya pun tak pasti. Lagu Itiraf, Raihan dan Yasin, Yang Terindah, Dakmi, Cinta Azali, Nurul, Seluruh Cinta, Datuk Siti Nurhalizan dan juga Syakrahan, Idola, Azlan dan The Typewriter, Deja Vu, Sheila Hamzah, Lagu Jiwa, Lagu Cinta, Mawi dan juga Hazama, Nyanyian Bersama, Ikram, Bila Cinta, Ian, Cinta Terbuli, Fatin Majidi. Dan kalau saya kira bila cikgu dah habis tengok 24 lagu ni, mungkin cikgu pun rasa sama seperti apa yang respon yang saya dapat lah, yang mengatakan
Susah sebenarnya. Susah untuk kita latih murid, tapi harapnya cikgu boleh buat yang terbaik lah untuk pilih lagu yang paling sesuai dengan anak murid cikgu. Baik, itu adalah dari segi pilihan lagu. Saya paparkan semula slide saya. Sekejap ya. Tanya kalau macam yang lagu berduit tu dikira macam mana ya? Okey, atas sebab dia senaraikan lagu tersebut juga untuk pertandingan ini. Jadi lagu, kalau itu adalah lagu duet, maksudnya peserta tu kena nyanyi dua-dua part lah. Dua-dua part tu, maksudnya kalau ada dua artis yang berbeza kan, dia kena nyanyi dua-dua part tu. Dia seorang lah nyanyi untuk dua-dua part tu kalau kita nak pilih lagu yang duet tu lah. Macam tu cikgu. Boleh cikgu? Boleh. Terima kasih. Okey, saya nak tanya. Ya, silakan. Kalau kita nak pilih lagu selain daripada senarai tu boleh ke? Okey cikgu, macam ni. Macam saya maklumkan tadi, saya difahamkan lah, saya disarankan untuk memberi penerangan kepada rakan-rakan guru untuk memilih hanya lagu-lagu yang disenaraikan. Jadi saya kira andai kata kalau, saya faham ada juga cikgu yang refer pada saya, boleh tak kita pilih lagu selain daripada lagu yang ada di dalam list. Jadi jawapan saya adalah sebab saya faham ada di antara murid kita, terutama murid sekolah rendah yang mungkin tak boleh membaca, dia hanya menghafal, dia hanya ada lagu-lagu yang diingatlah untuk dia nyanyikan. Saya faham yang itu. Kita support anak murid kita pertandingkan juga. Selebihnya nanti kita terpulang kepada barisan juri lah. Kita terpulang kepada barisan juri untuk membuat pemilihan daripada segi keputusan itu nanti. Tetapi sekali lagi nak saya tekankan dekat sini, andai kata kalau boleh kita follow list senarai lagu yang telah kita follow senarai lagu yang telah disenaraikan tu lah. Orang cakap untuk selamat lah, macam tu. Boleh cikgu? Oh, okey, terima kasih. Sama-sama. Alright. Baiklah, kalau tadi tu adalah senarai, sekiranya kalau ada cikgu yang nak bertanyakan soalan, boleh terus bertanya, tak menjadi masalah. Itu adalah senarai lagu tema filem Malaysia OST yang telah disenaraikan lah, yang mungkin kita boleh pilih untuk latihan anak murid kita nanti. Baiklah, seterusnya saya beralih kepada pakaian peserta. Pakaian peserta hendaklah bersesuaian dengan irama dan lagu. Andai kata kalau lagu yang dipilih adalah lagu yang bergenre rock, boleh pilih baju yang bersesuaian lah. Tapi mestilah menjaga sensitiviti budaya masyarakat Malaysia. Agama, antaranya agama jugalah. Kalau boleh pakaian yang tidak mendedahkan aurat, kalau kita ni beragama Islam, yang tak mendedahkan aurat, yang tak mencolok mata, mencolok saya tak pasti, dan sebagainya lah. Saya rasa cikgu pun faham berkenaan dengan ini. Anda kata lagu balada, pilihlah lagu pakaian bersesuaian untuk lagu balada dan sebagainya lah. Okey, seterusnya penggunaan prop adalah dibenarkan, dan kalau kita dapat tengok pada gambar yang saya tunjukkan tadi tu, saya kembali semula pada gambar tadi. Okey, kalau kita tengok pada gambar ini pun, kalau peserta ni dia bernyanyi dengan berlatar belakangkan ada arch, ada langsir, ada bintang-bintang, ada bunga-bunga dan sebagainya. Dan kalau kita perasan lah, kalau pertandingan nyanyian biasanya di atas pentas, secara real life-nya pun kadang-kadang ada peserta yang menggunakan meja, di atas meja ada frame gambar sebab dia nak cuba mendapatkan penghayatan kepada lagu yang telah yang dinyanyikan tu kan. Itu adalah yang dimasukkan sebagai prop lah. Ada bunga, mungkin ada kerusi, mungkin peserta tu duduk di atas kerusi, mulakan nyanyian, selepas tu dia berdiri, dia teruskan menyampaikan nyanyian dia. Itu adalah yang dimasukkan sebagai prop lah, asalkan ianya tidak mengganggu persembahan peserta itu tadi. Kalau boleh kita jangan terlalu syarat, jangan terlalu banyak sangat sampai mengganggu persembahan peserta ataupun mengganggu kualiti nyanyian peserta dan sebagainya lah. Itu yang dimaksudkan dengan prop. Syarat dia mudah sikit sebab saya dengar tadi syarat tarian tadi pun saya pun seram. Macam agak ketat kan. Nyanyian ni insyaAllah dia ringan sikit. Jadi elemen atau aksi berbahaya adalah dilarang. Mungkin ada di antara lagu yang dipilih tu nanti bergenre rock kan. Bergenre rock mungkin ada yang
nak melompat, ada yang nak yalah nak menunjukkan penghayatan nyanyian tadi kan. Kalau boleh elakkanlah daripada elemen ataupun aksi-aksi yang berbahaya. Mungkin takut terlompat nanti terjatuh, terseliur dan sebagainya. Kalau boleh kita elakkanlah dari segi itu. Baiklah, saya teruskan lagi pembentangan saya berkenaan dengan pertandingan nyanyian solo. Pertandingan nyanyian solo untuk co-curriculum. Seterusnya adalah kriteria pemarkahan. Baiklah, untuk kriteria pemarkahan ni saya seram juga sebenarnya. Kalau di antara rakan guru saya mungkin okey sebab saya dijemput untuk menerangkan kepada rakan guru di Pasir Gudang. Saya kira Pasir Gudang memang ramai di antara rakan-rakan guru di Pasir Gudang ni memang lebih pakar berkenaan dengan nyanyian ni kan. Jadi tapi saya kongsikan jugalah apa yang saya faham. Saya kongsikan juga apa yang saya kira boleh digunakan sebagai tips untuk memilih murid yang nak bertanding nanti. Ataupun apabila murid itu telah dipilih, bagaimana kita nak fokus pada murid itu untuk bantu dia supaya dia boleh mendapat markah yang baik lah. Jadi kriteria permarkahan, kalau dapat kita tengok dekat sini ada dua bahagian yang saya letakkan dekat sini. Satu yang mempunyai markah 55, satu lagi adalah yang diperuntukkan markah di situ adalah 45 markah. Jadi kita fokus kepada peruntukan markah 55 markah tadi, iaitu kriteria yang berfokus lebih kepada suara. Sebab ini adalah pertandingan nyanyian, jadi fokus kita adalah lebih kepada suara lah. Jadi pitch dekat situ, markah yang diperuntukkan adalah 30 markah. Dan untuk makluman semua, pitch ni yang biasa kita dengar lari pitching kan, sumbang, itu apa yang dimaksudkan dengan pitch lah. Untuk biasanya kita sebagai pendengar sendiri, bila kita mendengar seseorang tu menyanyi, kita pun boleh perasan. Andai kata kalau seseorang tu menyanyi secara pitchnya salah atau pitchnya tak masuk atau pitchnya tu sumbang, kan. Jadi peruntukan markah 30 markah di sini lah. 30 markah. Ya. Baik, 30 markah di sini. Jadi saya kira kalau ada di antara rakan guru yang nak memilih anak murid untuk masuk bertanding, kalau boleh cikgu, walaupun kadang-kadang ada setengah orang dia ada tone suara yang sedap. Kalau kita dengar dia bercakap, sedapnya dia bercakap. Dan bila dia menyanyi pun kita dengar, sedapnya dia menyanyi. Tapi kalau boleh, cikgu pastikan murid tersebut boleh menyanyi dengan pitch yang baik. Sebab markah pitch dekat sini 30 markah. Sebab kita takut mungkin kalau kita dapat dekat situ quality tone. Quality tone. Baik. Kalau kita dapat tengok dekat situ, quality tone markah cuma hanyalah 5 saja. Andai kata kalau dia suara dia sedap pun, mungkin dia boleh dapat markah 5 penuh. Tetapi kalau dia nyanyi dengan kesalahan pitch yang banyak markah yang boleh dipotong di situlah. Itu maksud saya. Seterusnya adalah pada sebutan. Kebiasaannya sebutan ni tak menjadi masalah lah. Andai kata kalau memang peserta yang kita pilih tu dia boleh membaca ataupun dia boleh menyebut perkataan dengan jelas dengan baik. Tapi sebenarnya sebutan ini juga dipengaruhi oleh mikrofon ataupun sound system yang kita gunakan. Kadang-kadang penyanyi tu dah nyanyi dengan baik, sebutannya jelas, tetapi sound system dia, setting sound system tu menenggelamkan suara dia, jadi markah sebutan dia tak boleh dapat markah penuh lah ataupun markah yang tinggi di situlah. Seterusnya adalah dynamic. Baiklah, seterusnya adalah dynamic. Dynamic adalah lebih kepada pemahaman yang saya faham, adalah lebih kepada pemahaman peserta berkenaan dengan lagu yang dinyanyikan dan teknik vokal peserta ketika menyampaikan lagu yang dinyanyikan. Ini adalah termasuk contohnya ada mungkin di antara bahagian-bahagian lagu tu kebiasaannya pada awal lagu kita akan nyanyi secara relax. Kita tak terlalu banyak ad-lib, kita tak terlalu banyak yang elemen yang kita tambah dalam nyanyian kita lah. Pada awal lagu biasa kita nyanyi relax. Tetapi apabila kita berada di tengah lagu ataupun di hujung lagu, kita mungkin kita akan tambah dekat situ dari segi kekuatan vokal kita. Kekuatan vokal kita kejap perlahan, sekejap kuat, bersesuaian dengan lirik lagu ataupun mood lagu yang dinyanyikan. Dan biasanya dynamic ni kita tengok lah. Andai kata kalau seseorang penyanyi ni apabila dia menyanyi, kita boleh tahu dia hanya sekadar menyanyi sahaja ataupun dia faham dengan apa yang dinyanyikan. Okey, ini termasuk juga antaranya adalah biasanya kadang-kadang dalam sesebuah lagu ni dia ada rangkap yang berulang. Apabila rangkap yang berulang ni, kebiasaannya pada rangkap yang berulang tu yang
pada yang pertama sebelum rangkap itu diulang semula, mungkin kita nyanyikan secara biasa, tetapi apabila kita menyanyikan rangkap yang sama, apabila kita dah dalam nyanyian kita tu seterusnya nanti kita jumpa lagi rangkap yang sama, mungkin dekat situ kita boleh olah nyanyian kita tu supaya dia tak sama macam rangkap yang sama yang kita nyanyikan pada awal nyanyian kita itu tadi. Contohnya macam lagu saya pilih lah, saya bagi contoh lagu Rayhan. Sebenarnya hati ini rindu kepadamu. Mungkin kita akan ulang balik. Sebenarnya, mungkin contoh saya ambil perkataan sebenarnya itu tadi. Saya nervous sikit, menggigil suara saya. Contoh kalau yang first tadi adalah sebenarnya. Contohlah, saya pun tak pasti lirik ni betul atau tak. Sebenarnya. Jadi kita ulang sebenarnya lagi sekali. Mungkin kita boleh olah contohnya. Sebenarnya, kalau tadi sebenarnya, bila kita jumpa lagi lirik yang sama, kita ubah sebenarnya, contohlah. Itu yang dimasukkan yang saya faham berkenaan dengan dinamik lah. Kita kena latih murid kita supaya faham lagu tu dan dia boleh kreatif dalam menyampaikan lagu yang dinyanyikan tadi itulah. Okey, seterusnya adalah 10 markah untuk dinamik. Seterusnya adalah quality tone. Yang macam saya sebut tadilah, anda kata kalau suara dia sedap, suara dia kita dengar, kita rasa macam sedap suara dia. 5 markah diperuntukkan di situlah. Baiklah, seterusnya saya beralih pula kepada 45 markah yang seterusnya, iaitu pada tempo sebanyak 15 markah. Jadi tempo ni jelas apabila menyanyi tu kita mesti kena ikut muzik. Bila kita menyanyi kita mesti kena ikut muzik. Muzik ni dia ada kiraan dia 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada itu adalah tempo. Dan apabila seseorang itu dia menyanyi secara salah tempo, kita boleh secara cepatnya kita boleh perasan dia gagal untuk mengikut irama muzik lagu yang dinyanyikan tu. Dan biasanya ini akan jadi masalah apabila attack ataupun release dia tu tak kena. Attack maksudnya sepatutnya bila mula muzik sampai satu tahap tu kita kena kita kena mula menyanyi, tapi kita terlambat. Kita terlambat sedikit. Jadi dia akan mengganggu tempo nyanyian tu nantilah. Jadi cikgu apabila melatih anak murid ni nanti kena pastikan anak murid kita ni follow betul-betul tempo muzik itu tadi. Sebab markah 15 yang kedua tertinggi lah dalam borang permarkahan ni kan. Itu adalah tempo. Seterusnya adalah gaya. Gaya ni adalah lebih kepada gerak bahasa tubuh lah. Gerak bahasa tubuh kan. Dia kata kalau peserta yang kita pertandingkan itu dia bukan berkerusi roda, itu mungkin tak menjadi masalah lah, ataupun dia memang tak ada masalah fizikal, dia boleh bergerak secara bebas dan sebagainya, itu tak menjadi masalah lah. Tetapi untuk mungkin ada peserta yang kita pilih tu mungkin berkerusi roda ataupun mungkin dia ada masalah fizikal, mungkin dia tak boleh nak bergerak sangat. Sebenarnya itu tak menjadi satu masalah yang besar. Yang penting kita dapat tengok gerak bahasa tubuh dia dari segi tangan dia, dari segi tangan dia dan juga badan dia lah. Mungkin tak perlu, maksudnya tak perlu nak berjalan sana sini dan sebagainya. Itu tak perlulah. Untuk gaya 10 markah di situ. Jadi cikgu boleh fokus lah untuk murid yang mungkin berkerusi roda ataupun ada masalah untuk bergerak, cikgu boleh fokus untuk bahagian orang putih kata upper body, bahagian tubuh badan yang atas lah, tangan maksudnya contohlah. Baiklah, seterusnya ekspresi. Ini adalah ekspresi muka lah maksudnya. Jadi bila penghayatan itu kalau sedih tu kalau boleh biarlah nampak nyanyian tu sedih. Mungkin ada di antara murid kita dia nervous kan cikgu kan. Bila dia nervous dia nyanyi lagu sedih. Tapi dia sengih memanjang sepanjang-panjang nyanyian dia tu kan. Kalau boleh cikgu train anak murid kita lah supaya untuk menghayati lagu itu tadi. Okey. 5 markah untuk ekspresi. Seterusnya pakaian juga 5 markah. Saya rasa saya tak perlu terangkan berkenaan dengan pakaian. Macam yang saya sebut tadi lah, bersesuaian dengan lagu yang dipilih. Dan seterusnya adalah kreativiti. Kreativiti ni dia sebenarnya ada kena mengena juga dengan gaya dan juga ekspresi lah. Dan juga dia ada juga kena mengena dengan macam mana kita setkan nyanyian anak murid kita tu daripada segi prop dan sebagainya tu kan. Itu adalah kreativiti. Jadi kalau kita dapat tengok kat sini, kreativiti ni mungkin lebih kepada bila kita tengok persembahan anak murid kita tu secara keseluruhannya
dari segi nyanyian, daripada segi background, daripada segi keseluruhan lah, kita nampak sesuatu yang menarik dalam persembahan itu. Mungkin dia boleh relatekan nyanyian dia dengan apa yang ada di yang ada di dalam rakaman itu kan, macam saya cakap tadi, prop tadi tu. Itu adalah markah kreativiti, iaitu sebanyak 10 markah. Okey cikgu, ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan berkenaan dengan kriteria permarkahan? Kalau tak ada, saya nak teruskan. Kalau tak ada, saya nak teruskan cikgu ya. Tarikh, kita teruskan. Tarikh pertandingan, saya highlightkan kat sini adalah untuk peringkat negeri lah. Saya tidak pasti dari segi PPD Pasir Gudang. Untuk peringkat daerah, tarikhnya tu diletakkan macam ni, saya tak pasti. Tapi untuk peringkat negeri, pengesahannya adalah 29-30 September. Untuk makluman, pengesahan ini maksudnya penghantaran video. Jadi penghantaran video yang dah siap lah. Dan juga pendaftaran pada 29 hingga 30 September lah. Dan penjurian akan dilakukan pada 1 hingga 4 Oktober untuk peringkat negeri. Jadi untuk peringkat daerah Pasir Gudang, boleh merujuk kepada PPD Pasir Gudang lah. Berkenaan dengan tarikh ini tadi. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya Cikgu Muhammad Razam bin Aman, Pegawai Teknik Nyanyian Solo. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh diajukan kepada saya lah untuk kategori untuk pertandingan nyanyian solo ni. Okey, terima kasih kepada Cikgu Nur Azam atas perkongsian tentang syarat pertandingan untuk nyanyian solo. Okey, untuk perhatian cikgu-cikgu, saya ada share link kehadiran ya dekat chat live. Jadi cikgu boleh isi untuk kehadiran pada hari ini. Okey, cikgu ada soalan tak nak tanya pada Cikgu Azam untuk nyanyian solo? Mungkin cikgu ada kemusykilan nak tanya. Hello, selamat petang. Selamat petang. Nak tanya, nyanyian solo ni termasuk tak kod tangan? Okey, kod tangan adalah kategori lain cikgu ya? Oh, itu nanti ada orang lain lah yang explain. Ya betul. Kalau nyanyian solo ni memang fokus pada nyanyian lah. Jadi choir kod tangan ataupun nyanyian kod tangan ni dia ada satu kategori pertandingan yang lain. Okey, terima kasih. Sama. Okey, cikgu ada soalan lagi yang ingin diajukan pada Cikgu Nur Azam? Okey, nampaknya macam dah tak ada. Cikgu Nur Azam, ada permintaan dari cikgu, dia minta share senarai lagu yang tadi tu. Okey, senarai dia minta share. Mungkin sebab tak sempat nak screenshot ke, nak tak muat kan? Saya akan sharekan, saya kira saya sharekan kepada Puan Aspalela untuk dipanjangkan kepada guru-guru di Pasir Gudang. Boleh Okey, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Jadi saya nak tekankan lagi sekali lah, yang paling penting sekali untuk nyanyian solo ni memang adalah dari segi rakaman itu nanti. Sebab biasanya rakaman yang kita ambil di peringkat daerah ni, sebab masa kita sangat terhad. Jadi rakaman yang kita ambil di peringkat daerah ni mungkin kita boleh guna pakai terus untuk ke peringkat negeri. Andai kata contoh anak murid kita terpilih, kalau boleh rakaman itu dibuat secara yang terbaik lah untuk digunakan terus ataupun untuk digunakan terus untuk ke peringkat negeri. Jadi supaya kita tak perlu rakam semula, tapi andai kata kalau kita nak rakam semula itu tidak menjadi masalah. Itu saranan saya lah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nurliana dan juga semua warga PPD Pasir Gudang atas jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Nur Azam atas perkongsian dengan kami, kesudian untuk meluangkan masa. Okay, dengan Cikgu Nadia juga untuk berkongsi syarat pertandingan untuk tarian rampaian dan juga nyanyian solo. Okay, diharapkan semua cikgu-cikgu cikgu pendidikan khas Pasir Gudang memahami syarat pertandingan yang kita perlu patuhi untuk memastikan yang anak-anak murid kita semua layak menyertai pertandingan untuk mewakili negeri, insya-Allah. Okay, dengan itu, dengan ucapan penutupan tadi, saya selaku wakil penganjur pada petang ini ingin memohon maaf sekiranya sepanjang berlangsungnya bengkel ini terlanjur kata ada kekurangan, mohon maaf sebab yang sempurna hanya datang daripada Allah. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Ada apa lagi tak untuk Puan Asparilla, dia nak menyatakan sepatah dua kata kepada Tak adalah, tak apa. Saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Liana jadi moderator petang ni, pada semua yang hadir, pada semua penceramah kita, Cikgu Nur Azam dan Cikgu Nadia. Semoga insyaAllah kita dapat membantu murid kita lah meningkatkan potensi diri melalui program-program seperti ini. Itu sahaja Cikgu Liana, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Okey, Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Okay. Semoga berjaya untuk IKOKO peringkat daerah Mesti Gudang. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama.